على بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari, itu ulama yang kita sedang mengaji kitabnya ini. Seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat sambung balik pengajian kita pada hari ini, iaitu pada muka surat 167. Pada minggu lepas tak dapat kita nak menyambung pengajian kita kerana saya ada seminar di Pulau Pinang. Ya, alhamdulillah pada minggu ini kita dapat bersama kembali. Jadi biasalah, sebelum kita mengaji ni saya akan cuba melihat pada isu semasa. Tuan-tuan, sebenarnya kenaikan harga minyak ini bukanlah sesuatu yang memeranjatkan, langsung tak memeranjatkan bagi siapa yang mengkajilah. Secara asasnya dari segi ekonomi, sesuatu ekonomi itu takkan kekal lama, takkan bertahan lama, melainkan dia berada ataupun berjalan di atas harga sebenar ataupun real price. Saya daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, tuan-tuan. Jadi kami ada banyak perbincangan berkaitan perkara ini. Jadi banyak dalam ekonomi kita ini, harga barang ataupun kos untuk orang mana-mana syarikat ataupun institusi nak mulakan perniagaan tidak berdasarkan real cost. Maksudnya sebahagian kosnya ditanggung oleh kerajaan, sama ada direct ataupun indirect. Memang takkan bertahan lama. Dan kalau kita lihat empat sektor utama yang kita diberi subsidi ialah pertama pendidikan, kedua kesihatan. Dan contohnya kos pengajian bagi satu orang pelajar di universiti awam sebenarnya adalah lebih kurang 11,500 tahun. Tapi pelajar hanya membayar yuran lebih kurang 1,600 satu semester. Maknanya pelajar bayar lebih kurang 3,200 setahun. Sedangkan kos sebenar pendidikan adalah 11,500. Ini kita dapat maklumat dalam mesyuarat aktiviti. Kita ada subsidi dalam bidang kesihatan, kita ada subsidi juga dalam bidang makanan, dan kita ada subsidi juga dalam bahan api. Yang penggunaan di dalam keempat-empat sektor ni meningkat demi meningkat. Memang sebenarnya tak tahan lama. Dan saya cuba nak kaitkan pada malam ini dengan tanda akhir zaman. Saya kaji perkara ni sejak tahun 2004. Kadang-kadang saya takut nak bincang perkara ni. Bahkan saya tahu orang putih sendiri pun di peringkat kerajaan dia tak akan bincang secara umum, sebab ini akan menimbulkan panik dalam masyarakat. Tapi saya mula-mula kaji perkara ni dalam tahun 2004. Mula-mula kita tahu panik
kita rasa macam mana, apa akan jadi pada dunia ni. Tapi akhirnya bila kita realize, oh sebenarnya dunia ni begitu, memang indah khabar daripada rupa. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, perumpamaan dunia ini umpama hujan yang turun kemudian menumbuhkan hasil tanam-tanaman. Manusia menjangka mereka akan dapat menikmati hasil tanaman tersebut, maka datanglah ribut, datang tak dapat. Satu nampak indah, tapi sebenarnya tidak. Tuan-tuan, kalau kita buat satu graf begini graf, adakah hidup manusia itu akan begini? Maksudnya dari segi grafnya, peningkatan kekayaan, kehidupan kita akan terus naik dan naik secara infinity, takkan habis, akan sentiasa bertambah maju. Adakah begitu hidup manusia? Tidak, itu hidup di syurga, tuan-tuan. Itu hidup di syurga. Hidup di syurga, nikmat akan bertambah, nikmat akan bertambah, nikmat akan bertambah, nikmat akan bertambah. Yang kacak akan bertambah kacak, yang sedap akan bertambah sedap. Nikmat akan bertambah, nikmat bertambah, nikmat bertambah, nikmat. Begitu juga di neraka, bertambah azab, bertambah azab. Tetapi di dunia hakikatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu Wa Taala ada sunnatullah. Turun naik, turun naik, turun naik, dan setiap tamadun ada kejatuhan dia. Kita ni tamadun apa, tuan-tuan? Kita ni tamadun apa? Kita tamadun apa? Kita mengikut orang yang menggaji. Saya mula-mula bila, kalau tuan-tuan baca buku Metis Chang, pernah dengar Metis Chang? Baca buku Future Fast Forward, dia pun ada bicara dekat situ, jangan mimpilah kamu nak pakai BMW ke Mercedes ke pada masa akan datang, kerana perkara tersebut akan menjadi begitu mahal di masa akan datang. Saya baca statement tu tahun 2004. Risau kita, pening kita. Kenapa dia kata begini? Mesti ada sebab. Kita pun mengkaji. Cuma kajian saya sedikit berbeza. Saya mengkaji laporan-laporan yang dibuat oleh institusi penyelidikan, tesis PhD, master. Dan tuan-tuan kalau nak, tuan-tuan boleh pergi ke ASPO, website ASPO, Association for Peak Oil Study. Dekat situ ada master, ada tesis master, tesis PhD. Contohnya Sweden, di Uppsala University. Mereka dah kaji perkara ni lama dan mereka kata by 2020 mereka tak nak menjadi sebuah negara yang bergantung pada minyak. Sebab apa? Sebab tamadun kita ini dikenali sebagai tamadun industri. Memang akan ada mula dan akhirnya. Dan orang yang mengkaji tentang tamadun industri ini antaranya Richard Duncan, Dr. Richard Duncan. Dia satu orang pakar dalam pengurusan energi. Dia mengkaji dan dia berpendapat bahawa tamadun kita pada hari ini ialah tamadun industri. Bermula daripada sekitar tahun 1920-an. Dan dia menjangkakan sekitar tahun 2025 ke atas akan mula pengakhirannya. Dan dia kata tamadun industri ini diukur berdasarkan penggunaan tenaga per kapita. Maksudnya satu kepala, berapa banyak orang menggunakan tenaga. Jadi kalau ikut sejarah manusia, start bermula tahun 1920-an tu dah mula banyak dah. Mula banyak. Dan dia kata tamadun ini ditampung oleh tenaga yang banyak dan murah. Tamadun industri ini ditampung oleh tenaga yang banyak dan murah. Tapi dia kata tenaga yang banyak dan murah ni tak akan kekal selamanya. Memang tak akan kekal. Kalau kita ukur akal pun tak akan kekal selamanya. Jadi tamadun industri ni akan nourish pada peringkatnya. Maksudnya dari segi graf tu dia panggil Olduvai Theory. Tuan-tuan boleh pergi kat internet tulis The Olduvai Theory. Olduvai tu bentuk dia ni, Richard Duncan. Dia pun mendapat bahawa akan ada tiba satu masa bahawa tenaga tidak begitu banyak ataupun tenaga akan menjadi mahal. So tenaga bukan bermaksud habis, tetapi dia menjadi mahal itu pun dah kira tak ada, relatively tak ada. Jadi kita panik, tuan-tuan. Panik. Dunia nak ke mana ni? Dunia nak ke mana? Kita pun baca hadis akhir zaman. Pihak orang putih, contohnya US, UK dah menyediakan satu task force for peak oil.
Mereka menjangkakan negara mereka akan hadapi masalah 2015. US punya energy Ministry of macam-macam yang terbaru dia saya Bloomington report. Satu bandar di US yang duduk di tengah-tengah US tu, Bloomington, mereka dah mengeluarkan report bagaimana mereka nak menghadapi apabila kos tenaga begitu mahal nanti. Jadi kita panik. Apa nak jadi dunia ni? Kita baca forum, kita tengok tesis, kita tengok dan kita kata, kita perlu tengok hadis akhir zaman. Saya pun tengok hadis akhir zaman, tuan-tuan, kaji, baca masa sama artikel-artikel yang dikeluarkan oleh ASPO, Association for Public Oil Study. Baca. Akhirnya saya jumpa satu titik pertemuan, tuan-tuan. Panik juga. Maknanya saya baca zaman Dajjal adalah zaman pertanian. Zaman Dajjal adalah zaman pertanian. Kalau kita tengok Rasulullah SAW menyebut, apabila datang Dajjal, manusia sedang bercocok tanam dan sedang menternak. Dan bila saya baca satu artikel yang report news yang dikeluarkan oleh ASPO, mereka menjangkakan bahawa setelah tamadun industri ini kita akan kembali kepada tamadun yang berasaskan kepada pertanian dan perladangan. Tuan-tuan boleh baca. Jadi saya tengok dekat situ ada pertemuan. Maknanya semua orang ahli yang mengkaji tentang masalah tenaga, energy crisis, world energy crisis ini bersepakat bahawa satu hari kita akan banyak bergantung kepada industri pertanian. Dan bila saya baca hadis Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW menyebut bahawa Dajjal itu akan datang ketika manusia sedang bercucuk tanam. Maknanya selari, tuan-tuan, kita akan kembali kepada zaman pertanian. Jadi memang tak pelik bahawa struktur ekonomi dunia, bukan Malaysia sahaja, akan berubah. Tuan-tuan. Memang akan berubah. Mula-mula nak mentally prepared, nak bagi kita punya mental minda bersedia untuk hadapi hakikat. Saya kumpul keluarga saya terangkan perkara ini. Saya kata kita kena bersedia bahawa struktur ekonomi dunia, bukan sahaja Malaysia, akan berubah. Jadi kita kena prepare. Kita cari amalan-amalan yang boleh memelihara rezeki. 3 amalan asas yang saya tengok paling asas. Pagi, siang baca surah Yasin, malam baca surah Waqiah, dan juga solat duha. Ini 3 amalan yang paling asas selain daripada amalan bersedekah dan sebagainya. Kalau peniaga, tuan-tuan, tak boleh lari daripada 3 amalan ni. Pagi mesti baca Yasin, malam mesti baca surah Waqiah, kemudian buat solat duha. Ini untuk pelihara rezeki. Sebab Allah SWT Maha berkuasa. Dunia mungkin payah, tapi kita insya-Allah mahu juga Allah pelihara. Dan bila saya kaji, tuan-tuan boleh kaji ya. Ada juga teori yang mengatakan bahawa Allahu Akbar, peperangan akan berlaku disebabkan scarcity of resources. Maksudnya, oleh kerana sumber-sumber tenaga ini semakin berkurangan, ditakuti berlaku peperangan. Jadi kita pun buka hadis Rasulullah SAW. Jumpa satu hadis, Rasulullah kata kharabu Yathrib, summa al-malhamah, summa khurujud dajjal. Rasulullah kata, sebelum tu Rasul kata Konstantinia akan dibuka, kemudian Madinah akan hancur. Ulama mentafsirkan kehancuran Madinah itu, Rasulullah SAW menyebut kharabu Yathrib, hancurnya Madinah. Rasulullah SAW menggunakan kalimah Yathrib, bukan kalimah Madinah. Maknanya warisan Madinah akan hancur. Dan ulama mentafsirkan, sebahagiannya antara Syekh Syam Gabani mentafsirkan bahawa hancurnya zahir dan batin. Zahir yang hancur itu kesan-kesan sejarah Rasulullah SAW memang telah dihancurkan. Kita dah bincang dah. Sehingga kan ahli persatuan sejarah Islam dunia terpaksa menghantar bantahan kepada kerajaan Saudi kerana banyak kesan-kesan Islam ataupun Rasulullah SAW telah dihancurkan dan dimusnahkan. Kemudian kharabu Yathrib, maksud kemusnahan batin dari segi akidah Wahabiyah, akidah yang tersebar dan merosak. Akhirnya orang tak dapat nak meletak kedudukan Rasulullah SAW pada kedudukan yang sebaik-baiknya, tuan-tuan. Kemudian Rasul kata al-malhamah, akan berlaku pertumpahan darah yang besar. Kita panik. Apa pertumpahan darah yang Rasulullah SAW sebut? Saya buka artikel, baca apa yang dikatakan peperangan akan berlaku. Kemudian kita lihat, rupanya saya jumpa satu hadis dalam Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi, ada sebut Jami', sebut Sunan Tirmizi, bahawa akan berlaku 2 peperangan yang besar yang akan dihadapi oleh umat Islam
sebelum berperang dengan Dajjal. Apakah dua peperangan yang akan berlaku, tuan-tuan? Mengikut hadis Sunan Tirmizi, akan berlaku peperangan di antara negara penyembah berhala dan negara ahli-ahli kitab. Bila saya baca syarah Syekh Al-Minshawi, dia kata maksudnya di sini ialah kaum Nasrani dan kaum umat Islam akan bersatu disokong oleh Yahudi berperang dengan negara-negara yang mendukung fahaman atheism, ilhad dan juga penyembah berhala seperti Rusia, China, India, Jepun dan negara-negara begitu. Dan dulu tak nampak, tuan-tuan. Syekh Mishawi sebut pada tahun 2000. Aku tak pasti bila akan berlaku, tapi tanda-tanda awal akan berlaku ialah kejatuhan negara Amerika. Itu disebut pada tahun 2000 oleh Syekh Mishawi. Jadi kita panik bila berlaku krisis ekonomi yang terbaru. Saya dengan kawan saya duduk bincang apa masalah ekonomi. Kemudian dia ada datangkan satu berita-berita daripada dia punya reminder. Reminder ni pegawai yang bekerja dengan stock broking company yang link dengan investors, dengan pelabur. So dia hantar berita-berita yang berkaitan dengan ekonomi dunia pada kawan saya. Saya pun baca. Salah satunya menyebut dunia akan kembali pulih apabila dunia tak terlalu bergantung kepada Amerika. Betul, tuan-tuan. Contohnya minyak. Kita mengeluarkan minyak, dunia mengeluarkan minyak sekitar 84 juta tong barrel satu hari. Malaysia hanya mengeluarkan 700,000 tong sahaja. Dan 1/4 diguna oleh Amerika. Maknanya purchasing power Amerika, kuasa beli Amerika tu begitu besar. Jadi kalau Amerika jatuh, negara-negara lain pun akan turut jatuh. Jadi laporan tu menyebut bahawa dunia akan kembali stabil apabila tidak terlalu bergantung kepada Amerika. Sebab kalau bergantung pada Amerika jatuh, negara lain pun akan jatuh. Chain effect. Dia akan jatuh juga. Jadi, saya baca panik. Kemudian kita baca pula dengar sekarang ni dunia punya world order dah berubah. Daripada satu world order dah menjadi dual world order. Negara Eropah, Amerika, negara China, India dan Rusia. Dual world order, dua pemikiran dah. Tergambar pada saya, Allahu Akbar, adakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih Sunan Tirmizi yang disebut sebagai hadis sahih, bahawa akan berlaku peperangan di antara negara ahli kitab dan negara penyembah berhala. Dan hadis itu menyebut apabila kita menang, maka ada di kalangan ahli Kristian akan mencacatkan salib dia, dan menyebut ghalabas salib, telah menang tentera salib. Kemudian umat Islam pun bunuh orang tu. Maka berlakulah peperangan di antara umat Islam dan juga kaum Kristian. Apabila kita di hujung-hujung peperangan dan kita telah menang, maka bermulalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal pun turun dan disokong oleh Yahudi. Maka di situ bermulanya fitnah Dajjal. Sebab tu bila saya tengok mengkaji tentang pergerakan dunia ni, wallahu ta'ala alam, dan kita membaca hadis akhir zaman, dan bila kita baca hadis akhir zaman, Syekh Usamah pula bagi tahu, anak murid Syekh hari Jumaat, antara asas agama ialah membaca dan mengaji hadis akhir zaman. Dan kita dah sebut, apabila datang malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah SAW, bukan mengajar, tuan-tuan, mengajar kepada para sahabat, yu'allimukum dinakum. Rasulullah kata mengajar kamu agama kamu. Datang mengajar sahabat agama mereka, maka Sayyidina Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni anil Islam, bagi tahu aku yang mana orang mesti sempurnakan Islam masing-masing. Akhbirni anil iman, bagi sempurnakan iman masing-masing. Akhbirni anil ihsan, sempurnakan ihsan masing-masing. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Kemudian kata Rasulullah, man mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya pun tak tahu lebih daripada orang yang bertanya. Maka kata Rasulullah, tapi aku akan bagi tahu tentang asyratuha, tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah pun sebut antalidal amatu rabataha dan seterusnya. Maka bila Sayyidina Jibril AS berbeda, Sayyidina Rasulullah SAW pun kata, wahai Umar, kamu tahu tak siapa tadi? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu agama kamu. Maka ulama kita kata agama itu ada 4 cabang: Islam, iman, ihsan dan mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Betul, tuan-tuan.
Kalau kita kaji tuan-tuan, Rasulullah SAW telah menyebut satu persatu penyakit yang akan dihinggapi, dan apakah ubatnya Rasulullah SAW dah bagi tahu banyak dalam hadis akhir zaman. Tapi hadis akhir zaman ini adalah antara pengajian yang sangat-sangat diabaikan pada masa hari ini. Jadi bila kita kaji dan kaji tuan-tuan, memang nampak dunia bergerak ke arah itu. Zaman fitnah pun zaman dah timbul. Hari ini zaman ilmu agama tercemar. Ada ustaz fiqahnya bagus, akidahnya rosak. Akidahnya bagus, fiqahnya rosak. Akidahnya bagus, fiqahnya bagus, tasawufnya rosak. Jumpa 10 orang ustaz, 10 jawapan dalam satu isu yang sangat asas. Ilmu agama mula tercemar. Orang ambil ilmu agama dekat internet. Orang belajar tanpa guru. Orang awam mula bercakap dalam bab agama. Semua pandangan. Allahu Akbar. Satu persatu nampak. Tapi satu sudut bila kita lihat tuan-tuan, bila kita kaji memang ketakutan kita tuan-tuan. Tapi fikir-fikir, moga-moga hikmah di sebalik pengajian yang saya buat ini. Maknanya memang dunia ini tak layak dicintai. Dunia ini memang begitu, nampak indah dan akan jatuh, dan kejatuhannya itu sangat perit. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut pada akhir zaman nanti orang yang hidup akan lalu di sebelah orang kubur, dan dia kata ya laitani makanah, alangkah baiknya kalau aku yang orang dalam kubur tu. Maksudnya alangkah baiknya kalau aku yang mati. Ulama kata, tengok syarah Ibn Hajar, kerana apa? Li syiddatil balak, kerana begitu susahnya hidup zaman pada waktu itu. Dan kalau isyarat pada Rasulullah SAW menyebut tentang harta umat Islam yang paling baik ialah kembali kepada peternakan dan pertanian, Rasulullah kata yushaku, hampir-hampir harta yang terbaik bagi umat Islam itu seekor kambing yang dibawa makan di tempat-tempat dadahan hujan. Jadi banyak hadis menyebut bahawa kita akan kembali kepada zaman pertanian. Kita akan kembali, orang putih punya kajian pun akan begitu. Dan bila kita kaji, zaman pertanian inilah satu zaman yang berhajat kepada cuaca yang baik. Dan hari ini orang nak sebut tentang global warming. Kalau kita baca hadis tuan, sebelum Dajjal timbul akan berlaku 3 tahun musim kemarau. Nampak begitu jelas. Dunia bergerak ke arah sana, Tapi bukan persoalan gitu kan. Persoalan apa yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang perlu kita islahkan. Di antara perkara yang perlu kita islahkan pada masa ini adalah tentang kefahaman siasah Islam yang dilihat sangat-sangat rosak, hatta di institusi pondok sekalipun. Maaf saya kata, rosak, bergaduh, menghina sesama Islam. Allahu Akbar. Sampai Dr. Osman Muhammad Hadi pernah bincang, siapalah yang nak baiki keadaan siasah di Malaysia ini. Bukan saja orang awam tercemar pemikirannya dalam perkara ini, orang agama juga tercemar pemikirannya dalam perkara ini. Sebab apa? Sebab mengambil hukum ahkam Islam berkaitan dengan siasah daripada individu-individu, bukan daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah. Maksud kerangka ahli sunnah wal jamaah ni lah mengambil daripada 4 mazhab yang muktabar. Tapi masalahnya tak begitu. Jadi Ustaz Osman Muhammad Hadi mengkaji tentang perkara ni, kemudian dia bentangkan kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan tak boleh terima. Tapi dia kata, baik, kalau kamu tak boleh terima apa yang saya bentangkan ini daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah, daripada 4 mazhab yang muktabar, bawa kerangka yang lain. Tak boleh bawa. Hanya bergantung kepada beberapa pendapat individu. Banyak pahaman agama. Tapi moga-mogalah moga-mogalah kita sempat bersatu sebelum terlambat. Baik, kita kembali kepada muka surat 167. Itulah sedikit tuan-tuan. Sebenarnya apa yang ulama kata beginilah, kalau kita nak melihat dari sudut pandangan musyahadah dan muraqabah. Bila nampak kesusahan, lihatlah di sebalik itu adalah ayat Jalalullah. Maksudnya di situ ada keagungan Allah. Bila nampak kesenangan, lihatlah di sebalik itu ada ayat Jamalullah, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kamal. 3 tu tuan. Kamal, jamal, jalal. Mesti melihat sentiasa. Allah sentiasa bersifat kamal, Allah sentiasa bersifat jalal, Allah sentiasa bersifat jamal. Cuma kadang-kadang orang yang sakit zahir padanya jalalullah. Orang yang sihat zahir padanya jamalullah. Jadi dalam keadaan susah pun dia dapat melihat Allah, dalam keadaan senang pun dia dapat melihat Allah. Orang marah pada dia nampak jalalullah. Orang kasih pada dia nampak jamalullah. Itu yang perlu dilatih hati. Jadi ulama kata dengan pandangan yang sebegini berlakulah qada dan qadar. Sebab qada dan qadar ini adalah ayat-ayat Allah, ayat untuk melihat kudrat Allah, ayat untuk melihat jamal Allah, ayat untuk melihat jalal Allah, ayat untuk melihat kamal Allah. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak melihat sampai ke situ tuan-tuan. Jadi bila berlaku qada qadar, sepatutnya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita makin dekat dengan Allah. Tapi tak, kita makin jauh daripada Allah. Kita makin jauh daripada Allah. Sebab apa? Itulah pentingnya ilmu ihsan, tasawuf. Ubat umat Islam zaman sekarang ni sebenarnya ubat yang paling kita cari sekarang ni lah tasawuf. Kalau ada orang ustaz yang bid'ahkan tasawuf, tuan-tuan buang ni ustaz tu. Baru ni kawan saya beritahu saya, peling kepala dia. Seorang pelajar jumpa dia, ustaz, macam mana kita nak beritahu orang kampung ustaz? Nak beritahu apa? Nak beritahu yang Yasin dengan tahlil ni salah ustaz. Macam mana nak beritahu? Ya Allah, corrupted kan, corrupted. Itu pelajar agama tu, diracuni oleh guru-guru yang mengajar fahaman-fahaman Wahabi, fahaman-fahaman yang salah dalam agama. Saya memang tak tidak saya kena tembak Wahabi tuan-tuan. Banyak sangat orang kalau dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tak sedar penyakit tu dah ada pada diri dia. Takut nak beribadat, takut nak dekat pada Allah. Sedangkan ubat kita adalah zikrullah. Ubat kita adalah zikrullah. Ubat kita adalah tasawuf. Pokok tasawuf itu zikrullah. Tapi bila dah faham dan dimasuki racun Wahabi, zikrullah pun takut. Tengok zikrullah ni macam racun. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Baik, muka surat 167. Penolakan terhadap hujah Albani adalah daripada beberapa sudut. Jadi Syekh Abdullah Hafiz Al-Ghumari ni tuan-tuan, dia menolak yang mendatangkan selepas dia mendatangkan dalil bahawa di antara dalil harus membina masjid di tempat wafatnya orang-orang yang soleh berdasarkan ayat dalam surah Al-Kahfi, lanattakhizanna alaihim masjidah. Kami berkata orang-orang yang memegang urusan mereka, kami akan buat di tempat Ashabul Kahfi ini masjid. Maka kata Albani ni tuan-tuan, bagi saya cukuplah saya guna perkataan al-bahis, pengkaji. Taklah sampai ke tahap al-hafiz, tidak juga sampai ke tahap al-muhaddis, tidak juga sampai ke tahap nak memperbaiki hadis yang telah ditasihkan oleh ulama terdahulu. Bahkan kata Syekh Abdul Hafiz Abdul Siddiq Al-Ghumari, antara keluarga Al-Ghumari, sebenarnya selepas Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada lagi mereka yang mencapai darjat hafiz. Tak ada. Adapun penggunaan yang luas selepas itu, contohnya Hafiz Murtada Zubaidi, Hafiz Abdul Ghumari, dia kata ini min babit tawassu'. Maksudnya dia meluas-luaskan penggunaan istilah al-hafiz. Hakikatnya bagi dia dah tak ada. Dan hafiz ni ada dua tariqah, ada dua kaedah. Ada orang yang mencapai darjat hafiz ala tariqatul fuqaha, dan ada orang yang mencapai darjat hadis ala tariqatul muhaddisin, mengikut jalan muhaddisin. Hafiz di kalangan fuqaha, contohnya Imam Baihaqi, Imam An-Nawawi, itu hafiz jalan atas jalan fuqaha. Hafiz atas jalan muhaddisin adalah hafiz-hafiz dalam bidang hadis, Hafiz Nuruddin Iraqi dan sebagainya. Jadi cukuplah kalau kita nak beradab pun dalam khilaf kita dengan Albani, kita memanggil beliau sebagai Al-Bahith. Di sisi golongan muhadis, dia dikenali sebagai Al-Suhufi. Al-Suhufi. Kita dah bincang dah kedudukan Albani ni tuan-tuan. Kalau orang Wahabi mengangkatnya lebih daripada Imam Bukhari sekali, sehingga Albani pun mampu mentasihkan hadis yang dibuat oleh Bukhari. Tetapi ulama kata la tata'allamul Qur'ana minal mushafi
wala ta'khudul haditha min suhufi. Jangan kamu ambil orang Al-Quran daripada orang yang belajar daripada masah, tak ada guru. Jangan kamu ambil hadis daripada orang yang belajar daripada suhufi, suhuf, daripada buku tanpa buku. Jadi Albani banyak fatwa-fatwa ada yang agak pelik sehingga ulama terpaksa menulis Tanaqudah Albani, dan kita dah bincang. Bid'ah terbesar Albani dalam bidang hadis ialah menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Ini bid'ah yang paling besar yang disebut oleh Said Mamdouh. Kenapa disiplin ilmu hadis Albani begitu, maaf kata, begitu terkeluar daripada jalan-jalan para muhaddisin yang terdahulu? Sebab bid'ah yang dia telah lakukan dalam disiplin ilmu hadis ini menyamakan hadis maudhu' dan hadis dhaif. Nak bincang panjang tentang perkara ni. Jadi Syekh Abdul Hafiz Al-Ghumari kata tak, itu hujah Albani. Albani kata orang yang nak buat masjid tu kafir. Kemudian makna masjid di situ mungkin makna kuil. Jadi apa kata Syekh Abdul Hafiz Al-Ghumari? Satu, hujah yang pertama, sekumpulan ahli tafsir berpendapat mereka yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lanattakhidanna 'alaihim masjidah, akan kami orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Ini pihak raja perlu berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Bahkan kalau kita tahu tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa tu sendiri pun tuan-tuan sebenarnya diasaskan oleh Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim membina Masjid Al-Haram, dikatakan beza lebih kurang 40 tahun, 40 tahun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Al-Aqsa tu dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian di situlah tempat Nabi Daud buat kemah, kemudian Nabi Sulaiman buat istana dia. Di situlah tuan-tuan. Kisah-kisah para anbiya. Jadi kata ahli tafsir itu ialah orang-orang kafir. Kata Syekh Abdul Hafiz Al-Ghumari, pendapat ini salah. Yang sebenarnya sebetulnya mereka ialah orang Islam seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kerana mereka berazam untuk membina masjid yang merupakan urusan orang Islam, betul? Tapi hari ni pelik tuan-tuan. Bila masjid nak kena roboh ke, surau nak kena roboh ke, ada ataupun apa-apa berkaitan dengan surau, hanya umat Islam saja yang bertahankan. Tapi bila kuil nak kena roboh, kita pula sibuk mempertahankan, tuan-tuan. Pelik. Kata guru saya, bayangkan Rasulullah itu hidup. Bagi orang sufi, Rasulullah itu hidup, tak ada bezanya hidup ataupun mati. Maknanya bayangkan bahawa Rasulullah berada di hadapan kamu. Adakah kamu akan buat perkara yang sama? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kamu, adakah kamu akan berarak untuk membela kuil? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kamu, jangan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat 1400 tahun lebih. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dan tidak dibentangkan pada baginda alaihi salam amalan umatnya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kamu, apa kamu nak buat? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umat Islam berpecah pada hari ini, apa kamu nak kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentangkan kepada baginda alaihi salam amalan-amalan kita, tuan-tuan. Kadang-kadang itulah kita ni sibuk sangat berpolitik, lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramal soleh tapi apabila nak sampai pada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ambil dia, campak dia dalam neraka. Rasulullah kata, ashabi ummati sahabatku, umatku. Kata kepada mereka, wahai Rasulullah, kamu tak tahu apa yang mereka tahu selepas kamu. Itulah guru saya pernah kata, kalaulah di depan matanya ada bid'ah paling besar, tak ada lagi bid'ah yang besar daripada politik. Teruk. Tak kembali kepada kerangka ahli sunnah, bergaduh menghina sama Islam. Allahu Akbar. Ini kerana mereka berazam untuk membina masjid yang merupakan urusan orang Islam. Jika mereka ialah orang kafir,
tentulah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka berkata, lanattakhidanna 'alaihim bi'a. Sebenarnya kami hendak membina sebuah kuil. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala guna istilah masjid, maka menunjukkan bahawa orang yang nak bina masjid di tempat wafatnya orang soleh adalah orang-orang Islam. Al-Quran adalah kitab yang sangat teliti dalam mengemukakan lafaz-lafaz ungkapannya, sehingga kan satu huruf, satu kalimah kalau dinafikan yang telah diijma' oleh para ulama daripada Al-Quran pun kita jatuh kafir, tuan-tuan. Apabila Al-Quran mengungkapkan dengan lafaz masjid, maka pastinya ia bermaksud mereka adalah orang Islam. Jadi kenapa Albani takwil? Bukankah Wahabi ini golongan yang tak bertakwil? Wahabi ni setahu kita memang tak pandai takwil, tapi dia menghalang orang baca Quran bagi isi mati. Bila kita baca, kita kata Rasulullah SAW sebut, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin bagi orang yang telah mati di kalangan kamu. Oh, orang di sini lah orang yang nazak, dia kata. Pandai pula takwil. Bila sampai bab ayat mutasyabihat, sampai ayat-ayat lain, kamu tak nak takwil. Kamu berpegang dengan makna yang hissi, kamu berpegang dengan makna yang mahsus, sehingga kamu menjerumuskan orang awam ke jalan tasbih dan tajsim. Tapi bila sampai ayat ni, ini sebenarnya bukan masjid, kuil. Pandai pula takwil tentu. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan melihat fatwa Wahabi, fatwanya tidak ada manhaj usul fiqh, tak ada kaedah usul fiqh. Kejap dia pakai kaedah ini, kejap dia pakai kaedah ni, kejap dia pakai apa-apa kaedah entah. Jadi ini istibat hukum mahkamah apa ni? Ni pakai hawa nafsu tu. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang sesuai dengan dia, dia pikul hulu ke hilir, hulu ke hilir. Yang mana tak sesuai, buat tak tahu dia tu. Tanpa ada mengambil agama tu ikut nafsu. Bukan nafsu ikut agama. Hukum hakam tu kena ikut apa yang dia suka tu. Habislah di jamaknya solat dan sebagainya, walaupun tak sampai 2 marhalah. Allahu Akbar. Jika dikatakan secara majazi, itu maknanya kalau lah kamu kata masjid ini bukan makna hakikat, tapi makna metafora, iaitu makna kuil. Secara majazi masjid juga dimaksudkan dengan kuil, kata mereka. Maka kata Syekh Abdullah Hafiz Al-Umari, jawapannya dari 2 sudut. Pertama, berita yang dilaporkan oleh Al-Quran tentang umat-umat terdahulu wajib difahamkan dengan maksud yang hakiki. Itu jelas. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Itu jelas, tuan-tuan. Kaedah usul fiqh. Hukum asal bagi memahami kata-kata orang adalah pada maksud hakikat. Maknanya kalau dia kata ini adik saya, hukum asalnya tu adik kandung ni lah. Jangan tuan-tuan takwil kata ni adik angkat dia lah. Ini nak takwil, maknanya kalau adik betul lah. Ini takwil, itu adik angkat, itu adik kat sekolah, itu adik satu dom lah. Bukan. Al-aslu bil kalam ala haqiqah, la yusaru ila al-majaz illa idza ta'adharat al-haqiqah. Tak kembali kita kepada makna majazi melainkan apabila ta'adhara al-haqiqah. Maknanya tak boleh makna hakikat. Sebagai contoh yang kita dah bincang tu, tak nampak batang hidung. Nampak Ustaz Alim tak? Batang hidung dia tak nampak pun. Batang hidung dia tak nampak. Kat sini makna majaz. Maknanya tak nampak Ustaz Alim. Kalau orang Wahabi dia faham, Ustaz Alim tak ada hidung. Dia faham lagu tu, tuan. Nampak Ustaz Alim? Batang hidung dia tak nampak pun. Kalau orang belum bentuk macam Wahabi, Ustaz Alim tak ada hidung. Dan tu faham dia. Kat sini barulah kita pakai majaz. Maksudnya bukan tak nampak hidung je. Maksudnya bukan dia tak ada hidung. Bukan dia tak ada hidung, tuan-tuan. Maknanya semua tak nampak. Barulah kita pakai majaz. Maksudnya la yusaru ilal majaz illa idza ta'adharat al-haqiqah. Tak, kita kembali kepada makna majaz melainkan kita. Ini agak usul fiqh, tuan-tuan. Baik. Tidak harus dipahamkan dengan maksud majazi. Ini kerana pemberitaan yang bermaksud hakiki lebih diyakini. Berbeza halnya pemberitaan secara majazi kerana kita tidak mengetahui adakah dalam bahasa mereka juga terdapat dalam aspek majazi. Maknanya kita tak faham kalam orang zaman Ashabul Kahfi
Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala meriwayatkan kepada kita kalam mereka, hendaklah kita mengambil pada makna yang hakiki. Sebab kita tak tahu adakah kalam mereka itu ada makna majazi ataupun tidak. Jadi tak boleh tafsir masjid itu kuil semata-mata nak menegakkan fahaman. Tak boleh letak masjid dekat kubur orang soleh, maka ayat Al-Quran itu ditakwil-takwil. Kalau dia takwil, itulah dah ada result, dah ada keputusan nak tafsir ikut ke sana. Begitulah. Kalau tuan-tuan tengok memang dah ada keputusan pun, dah ada pegangan pun, bagilah dalil macam-macam pun. Itulah penyakit tuan-tuan, penyakit i'tiqadiyah ni bahaya. Bukan senang nak ubat ni penyakit ni. Penyakit zahir, sebab tu ulama kata penyakit hati ni lebih bahaya daripada penyakit zahir. Penyakit zahir sakitnya di dunia sahaja, nampak untuk diubati. Tetapi penyakit batin, sakit dia akan zahir di akhirat ataupun ketika mati nanti baru zahir. Nampak zahir. Orang ketika nak mati tu tuan-tuan, masa itulah nak kuatkan zikrullah, nak kuatkan zikrullah. Pada waktu tu seluruh amalan kita, badan kita akan lemah. Yang kuat hanyalah hati, ataupun kita panggil yang kuat adalah aspek roh sahaja yang tinggal. Maka kepada guru kami, orang yang belajar zikir menggunakan hati, seperti mana disebut dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Maknanya hati ni ada gunanya, ada amalannya. Jadi bila nak mati, badan dah lemah, tapi hati makin kuat, hati makin kuat. Jadi orang yang dah biasa belajar menggunakan hati untuk zikrullah, maka dia akan dapat mengasihi Allah dalam keadaan nak nazak tu, sebab dia dah biasa berzikir dengan hati dia. Tiba-tiba orang Wahabi kata jauhi zikir ni bid'ah. Akhirnya nak mati tak tahu apa, tak pernah menggunakan hati, tak dapat nak mengingati Allah menggunakan hati. Tuan-tuan carilah orang Wahabi yang boleh ngajar tuan-tuan menggunakan hati. Tuan-tuan takkan jumpa. Carilah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka golongan yang memusuhi ahli-ahli zikrullah. Orang yang dapat mengajar tuan-tuan menggunakan hati adalah orang-orang ahli zikir. Allah sebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Antara sebab manusia diazab, ada hati tapi tak nak guna. Siapa nak ajar kita guna hati tuan-tuan? Siapa nak ajar? Kalau dalam perbahasan fiqh kita hanya belajar dalam bab niat, tanyalah ulama tasawuf. Mereka akan ajar kita bagaimana menggunakan hati, barulah kita dapat nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tu ada hati, dalam diri kamu tu ada roh, dalam diri kamu tu ada akal, dalam diri kamu tu ada sir. Tidakkah kamu belajar untuk menggunakannya? Tapi kalau tuan-tuan jumpa Wahabi, mereka jauhkan tuan-tuan daripada zikrullah. Tak jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa. Sebab tu saya sangat anti Wahabi. Janganlah anak murid saya jumpa depan saya kata saya pro Wahabi. Janganlah. Tuan-tuan tak dapat belajar, tak dapat menghargai hati. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hatinya mati. Apabila mati, maka dia akan sedar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita belajar dengan ahli-ahli sufi, mereka akan banyakkan suruh kita ingat mati tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kita ingat mati, hati kita akan sedar. Hati kita akan sedar. Ingatlah, bayanglah kamu di kalangan orang mati, amalan kamu ni amalan terakhir. Jadi bila anggap kita di kalangan orang mati, dibentangkan pada kita amalan kita, kita tak tahu apa nasib kita, kita bayangkan diri kita di kalangan orang mati. Rasulullah pun selalu kata, aksiru min zikri hadimil lazat, banyakkan zikir-zikir mati. Sebab dengan zikir mati tu, intabahu, hati akan sedar. Baru kita sedar, oh dalam diri aku ni Allah ada ciptakan hati. Dan inilah tempat Allah menilik hamba-Nya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tengok hati kamu, tapi bagaimanakah kamu beramal dengan hati kamu? Bid'ah, zikir bid'ah. Tarikat bid'ah. Ahli sufi lah tuan-tuan. Ya, ada tarikat sesat. Tapi kalau tuan-tuan tak belajar menggunakan hati, kalaulah hati itu hanya sedar,
ketika mati menyesallah kita. Menyesallah kita. Tak sedar kita ada hati. Dan inilah tempat tilik Allah pada kita. Tapi kita tak pernah jaga, tak pernah cakna. Bahkan kita mendengar ustaz-ustaz yang kata tak payah jaga. Rosak kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Besar, tuan-tuan, fitnah Wahabi ni besar. Menjauhkan tuan-tuan daripada para ulama', menjauhkan tuan-tuan daripada amalan-amalan para ulama'. Jauh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Penulis telah membuat penjelasan tentang hal ini dalam kitab. Saya rasa ni Bada'i'ut Tafsir, bukan Bida'ut Tafsir. Bada'i'ut Tafsir. Jadi Imam Syekh Abdul Hafiz Al-Umari juga ada mengarang kitab tafsir. Oleh itu masjid yang disebutkan dalam ayat ini adalah masjid yang hakiki. Yang ini orang mereka ni nak buat masjid, maka mereka ada orang Islam, bukan difahamkan kepada masjid majazi yang membawa maksud kuil dan sebagainya. Jadi kita berhenti kat sini dah sajalah tuan-tuan. Kadang-kadang yang dibentangkan pada kita Quran dan Sunnah bukan untuk tambah amal kita. Orang-orang ahli bid'ah ni mengajar kita Al-Quran dan Sunnah, akhirnya kita makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah bagi petunjuk dengan Al-Quran yang ramai, sesat pun ramai. Kenapa, tuan-tuan? Kerana mengambil Al-Quran dan Sunnah bukan atas kefahaman para ulama', atas kefahaman ulama' usul, atas kefahaman ahli bid'ah, atas kefahaman sendiri. Maka rosaklah, tuan-tuan. Kita doa sedikit, tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada fitnah-fitnah ni, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlisin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu